Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk topik hari ini saya akan sentuh berkenaan dengan subtopik terakhir bagi chapter 3 Z transform, iaitu inverse Z transform. Okey, seperti yang kita telah belajar pada Laplace. Laplace juga ada inverse Laplace. Okey, di mana kalau Laplace daripada nilai t kita convert kepada s, dan jikanya kita nak patah balik daripada xs kepada xt, kita kena buat inverse Laplace. Jadi sama untuk case Z transform. Z transform di mana kita nak convert discrete time signal iaitu xn kepada xz, dan jika kita nak patah balik daripada xz kepada xn, jadi caranya adalah kita buat inverse Z transform. Dan ini adalah formula bagi inverse Z transform. Okey, kita tengok kat sini. Dan kita juga ada beberapa kaedah lain yang memerlukan kita membuat penyelesaian, adalah dengan contohnya menggunakan table, iaitu table Z transform, table properties of Z transform, dan juga menggunakan partial fraction. Okey, dan di sini kemahiran matematik sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Seterusnya kita akan tengok penyelesaian macam mana kita nak selesaikan beberapa contoh masalah inverse Z transform, seperti yang akan saya terangkan selepas ini. Kita akan teruskan dengan exercise yang kedua, berkenaan dengan inverse Z transform. Jadi kita akan saya akan tunjukkan penyelesaian untuk 5 contoh soalan, iaitu soalan A hingga E. Kita mulakan dengan soalan A. Ini adalah inverse Z transform, di mana diberi xz, jadi kita perlu tukarkan kepada nilai xn. Daripada xz kita perlu tukar kepada xn. Jadi dekat sini kita boleh merefer kepada table lah. Jadi contoh untuk soalan A, xz sama dengan 5. Jadi terus kita refer kepada table. Table yang pertama Z transform. Jadi kita tengok pada Z transform. Dan soalan ini tak ada nilai-nilai lain, dia hanya 5 saja. Jadi kita tengok apa yang paling sama. Jadi kita tengok yang paling hampir adalah 1. 1 daripada, maknanya 1 ni adalah xz. Jadi dia tukarkan, maknanya dia inverse Z transform, dia akan jadi delta n. Jadi kat sini kita boleh buat. Jadi xn ni adalah 5 delta n. Soalan yang kedua, B. Soalan B adalah sama juga soalan ni, kita akan terus refer kepada table. Z per Z tolak 1/2. Kita tengok yang mana paling hampir. Z tolak 1, Z per Z tolak 1. Kita akan jumpa ni, Z per Z tolak A. Bila kita inverse Z transform, dia akan dapat AN UN. Jadi saya salin balik. Dalam table AN UN, bila kita Z transformkan dia akan dapat Z per Z tolak A. Jadi hampir sama dengan soalan ni. Jadi kat sini A kita adalah 1/2. Jadi kita cuma ganti nilai sajalah balik. Kita ganti nilai, jadi XN sama dengan AN UN. A adalah 1/2. A adalah 1/2. Jadi 1/2 N UN. Dan Z lebih besar daripada 1/2 ni adalah untuk kita confirmkan betul sama ada kita refer pada table Z per Z tolak A ni, dia ada 2 sebenarnya. Z per Z tolak A, Z per Z tolak A. Satu untuk AN UN, satu lagi untuk negatif AN U tolak N tolak 1. Jadi bezanya hanya dekat sini. Pada ROC dia, Z lebih besar daripada A, Z lebih kecil daripada A. Jadi soalan ni dia bagi Z kita lebih besar daripada A. Jadi kita ambil yang ni lah. Kita ambil AN UN. Soalan C. Untuk soalan ni, dia ada 2Z, Z tolak 1/4. Dekat sini kita kalau kita jika kita refer table, di atas pecahan ni semuanya adalah Z. Dia tak ada 2Z.
Dia tak ada pun huruf Z. Okey. Jadi kita boleh keluarkan dulu dua. Kita keluarkan dulu dua ke depan. Jadi dia akan jadi 2 Z per Z tolak 1/4. Dekat sini A kita adalah 1/4. Okey. Jadi XN kita adalah, dan dia adalah lebih kecil daripada 1/4. Okey. Jadi bila lebih kecil 1/4, jadi kita tengok Z per Z tolak A lebih kecil 1/4, kita ambil yang ni. Jadi dia akan dapat yang ni. Kita ambil yang ni, A, negatif A, N, U, tolak N, tolak 1. Okey. Dia akan dapat sama Z per Z tolak A. Sebab diberi bahawa ROC dia lebih kecil pada 1/4. Okey. Jadi kita masuk nilai sajalah. Okey. Kita masuk nilai kepada nilai ni. Jadi XN sama dengan negatif, okey, A 1/4 N U tolak N tolak 1. Okey. Soalan seterusnya, soalan D. Okey, jadi daripada sini kita refer table. Okey, 2Z. Okey. Kalau jadi soalan ni, dua ni kita kena keluarkan dulu. Z per Z tambah 1. Okey, Z per Z tambah 1. Jadi kita guna Z per Z, dia macam Z per Z tambah A lah. Okey. Bila Z per Z tambah A, kita refer table lah. Sama ada dua ni. Z per Z tolak A. Jadi sama ada dua ni, Z lebih besar ataupun Z lebih kecil. Kita tengok syarat yang diberi adalah Z lebih besar daripada 1. Jadi lebih besar daripada 1, kita akan ambil AN UN lah. AN UN. Okey, kita Z transformkan dia, kita akan dapat Z per Z tolak A. Okay, jadi dalam kes ni A adalah negatif 1. Dia akan jadi macam ni, sama dengan 2 Z per Z tolak 1. Jadi sebab itulah A adalah negatif 1. Okey, jadi XN dia adalah 2 AN UN. Kita salin balik lah. A negatif 1 N UN. Okey, seterusnya soalan E. Okey, dan kita tengok kat sini, okey, dia ada pecahan. Kita boleh selesaikan dengan apa-apa cara lah sekalipun. Kita kena ringkaskan, kita kena adjust dia punya equation ni, dapat menghampiri sama dengan equation, ya, equation dalam table. Kita kena adjust biar dapat equation dalam table. Boleh guna macam-macam cara. Okey, contohnya kalau saya akan samakan pembawah ni dulu lah. Okey, saya akan buat. Okey, saya akan samakan bawah ni. Saya buat 1 per. Okey, saya samakan pembawah ni semua. 2Z kuasa negatif 1 tambah 1 per 2Z kuasa negatif 1. Okey, saya akan samakan bawah ni dulu. Saya akan gunakan kaedah matematik untuk bahagikan. Okey, ini sebab 1 bahagi, ini adalah bahagi, 1 bahagi ataupun ratio kepada yang bawah. 1 ni nisbah kepada yang bawah. Jadi kaedah matematik dia akan jadi 1 per, okey, 1 darab, okey, dia akan terbalik, 2Z kuasa negatif 1 per 2Z kuasa negatif 1 tambah 1. Okey, dan dia darab je lah. Yang ni darab yang ni, yang atas darab atas, bawah darab bawah. Dia akan jadi 2Z kuasa negatif 1 2Z kuasa negatif 1 tambah 1. Okey. Jadi untuk kes ni kita boleh faktorkan 2. Jadi kita keluarkan 2. Okey, dia akan dapat Z kuasa negatif 1 per Z kuasa negatif 1 tambah 1 per 2. Okey, matematik semua ni. Okey, jadi ini kita boleh cancel lah. Okey. Okey, dan bila Z kuasa negatif 1, dia merujuk kepada 1 per Z. 1 per Z per 1 per Z tambah 1 per 2. Okey, dan kat sini kita boleh terus refer table. Okey, dia dah ada hampir sama dengan table. Jadi kita refer pada table yang pertama. Okey, refer dia okey, kalau tengok kat sini dia menghampiri kepada Z per Z tolak A.
Okey, kenapa kita ambil Z per Z tolak A? Okey, sedangkan dia 1 per Z. Jadi dekat sini bila kita tengok 1 per Z ni, kita akan pakai tabel yang kedua Z transform. Okey, tabel yang kedua dia ada 1 per Z. Jadi kita akan olahkan nanti persamaan kita kepada negatif N. Jadi tapi sebelum kita nak olah kepada negatif N, kita kena ikut dulu persamaan asal dia, iaitu tanpa negatif N. Jadi iaitu pada tabel 1 Z per Z tolak A. Okey, tengok Z per Z tolak A ada 2. Lebih besar dengan lebih kecil. Yang mana satu kita tengok. Jadi syarat yang soalan ni bagi adalah lebih besar daripada A. Jadi kita akan pakai yang lebih besar daripada A. Lebih besar daripada A iaitu ANUN. Kita akan pakai ANUN. Jadi kita kena olah persamaan ni kepada ANUN. Jadi dekat sini kita boleh dapatkan A dia. Jadi A dia adalah negatif 1 per 2. Okay. Dia akan jadi 1 per Z. 1 per Z. 1 per Z tolak 1 per 2. Jadi A dia adalah negatif 1 per 2. Jadi A N U N. Okay. Jadi A adalah negatif 1 per 2 N U N. Okay. Tapi ini adalah untuk bila Z tu dia Z. Tapi kita kena ingat persamaan kita adalah 1 per Z. Okay. Bila persamaan kita 1 per Z, kita refer tabel kedua. Okey, 1 per Z. Jadi kita inverse Z transform N, dia kena jadi negatif N. Okey, jadi dekat sini kita kena olah bahawa kita akan dapat sepatutnya disebabkan oleh 1 per Z, kita kena ubah N kita. Dia akan jadi negatif 1 per 2 N U negatif N. Okey, kenapa? Sebab syarat diberi adalah okay, pada tabel yang kedua dibagi X negatif N. Okay, dia adalah X 1 per Z. Okay, untuk Z transform. Jadi kalau inverse Z transform, dia akan jadi negatif N lah. Yang itu kita kena ambil kira. Jadi sebab itulah kita dapat negatif 1 per 2 N U negatif N. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan kita yang terakhir, iaitu soalan E. Okey, tadi kita tengok berkenaan dengan contoh-contoh mudah bagi pengiraan inverse Z transform, macam mana kita nak convert inverse Z transform menggunakan table 1 dan juga table 2 Z transform. Okey, kita refer direct pada Z transform. Dan kali ini adalah contoh soalan yang melibatkan kita perlu membuat kita kena ubah dulu equation asal kepada equation yang lebih mudah. Okay, dan kemudian barulah kita akan refer table. Saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak selesaikan bagi soalan-soalan kompleks. Untuk example 3.6.1, okay, diberi FZ sama dengan 2Z kuasa 2 tambah Z per Z kuasa 2 tolak 1.5Z tambah 0.5. Okay, jadi dekat sini soalan minta kita dapatkan nilai, soalan minta kita dapatkan Fn. Jadi kita akan buat inverse Laplace. Okay, ikut pada soalan ni, nilai di atas adalah Z kuasa 2. Dan sedangkan jika kita refer pada table Z transform, kita tak ada pun equation yang Z kuasa 2. Jadi salah satu cara dia, kita perlu gunakan kaedah yang akan saya terangkan ni. Okay, jadi antara kaedahnya adalah, kita perlu hilangkan Z kuasa 2 ni. Kita perlukan jadikan dia Z dengan cara kita darabkan dengan 1 per Z. Okay, jadi bila kita darabkan 1 per Z, jadi sebelah FZ pun kita perlu darabkan dengan 1 per Z. Okay. Okay, jadi dia akan jadi FZ per Z sama dengan, okay, bila kita darab dengan 1 per Z, dia akan matikan. Okay, dia akan jadi 2Z tambah 1 per Z kuasa 2 tolak 1.5Z tambah 0.5. Okay. Dan daripada equation ni kita boleh ringkaskan lagi. Dia akan jadi 2Z tambah 1 per, okay, kita gunakan kaedah matematik. Okay. Z 1 0.5. Jadi kita akan dapat Z tolak 1
Z tolak 0.5. Jadi saya harap semua orang tahu macam mana nak convert daripada sini kepada sini. Okay, ini gunakan kaedah matematik biasa. Okay, next kita akan buat inverse Z transform. Okay, menggunakan equation ni. Jadi antara cara yang kita boleh buat adalah menggunakan partial fraction. Okay, partial fraction. Kaedahnya sama macam kita gunakan untuk inverse Laplace yang telah saya terangkan sebelum ini. Okay, jadi caranya adalah, jadi dekat sini kita boleh tengok kita ada Z tolak 1, Z tolak 0.5. Jadi dekat sini kita boleh pecahkan kepada A dan juga B. A, Z tolak 1 tambah B, Z tolak 0.5. Okay. Dan bila kita buat partial fraction, kita kena dapatkan nilai A dan juga nilai B. Okay, kita mulakan dengan nilai A. Okay, A. Okay, kita ambil nilai di atas ni 2Z tambah 1 per, kita ambil pembawah B, Z tolak 0.5. Okay, dan kita dapatkan nilai Z. Z sama dengan 1. Daripada mana dapatnya 1 adalah daripada nilai pembawah A. Okay, dan kita kena gantikan nilai 1 Z ni ke dalam nilai 1 ni ke dalam nilai Z. Jadi kita akan dapat 2, 1 tambah 1, 1 tolak 0.5. Okey, 2 tambah 1, 3 bagi dengan 1 tolak 0.5, 0.5. Jadi kalau kita kira, kita akan dapat 6. Okey, next kita akan buat B. Okey, B sama macam kaedah yang A. Kita ambil atas untuk nilai ni, nilai asal 2Z. Okey, tambah 1 per pembawah A, Z tolak 1. Okay, nilai Z adalah 0.5. Kita ambil refer pada pembawah B. Okay, dan kita akan masukkan nilai 0.5 ke dalam nilai Z. 0.5 tambah 1 per 0.5 tolak 1. Okay. Jadi kat sini kita dapat 2 bahagi dengan 0.5 tolak 1, 0.5. Jadi kita akan dapat negatif 4. Okay, kita dah ada nilai A 6, B iaitu negatif 4. Jadi kita kena masukkan balik A dan B ni ke equation yang asal AB ni. Jadi okay, kita salin balik. FZ per Z sama dengan A tadi adalah 6 Z tolak 1 tambah B kita adalah negatif 4. Negatif 4 Z tolak 0.5. Okey. Okey. Jadi kita kena ingat nilai asal FZ dia tak ada per Z. Jadi kita kena hilangkan balik per Z. Cara dia adalah kita darabkan dengan Z. Jadi bila darab Z, sebelah sini pun kena darab dengan Z, sini pun kita kena darabkan dengan Z. Okey, dia akan dapat FZ sama dengan 6Z per Z tolak 1 tambah, ataupun kita terus tolak kan, tolak 4 Z tolak 0.5. Okey, jadi kita ringkaskan lagi. 6 kita keluar ke depan, Z per Z tolak 1 tolak 4 Z per Z tolak 0.5. Okey. Jadi dekat sini kita terus boleh refer kepada table. Kita refer table. Jadi table yang paling hampir adalah table yang pada table pertama. Jadi bila kita tengok table 1, jadi nilai yang paling hampir adalah Z per Z tolak A, iaitu A N U N. Okey, jadi kita masukkan, saya tulis balik, iaitu kita boleh tengok pada table A N U N, iaitu dia akan dapat Z per Z tolak A. Okey, A dekat sini adalah negatif 1, A dekat sini adalah 1. Okey, A 1, dekat sini A adalah 0.5. Okey, jadi kita masuk 6 A 1 N U N tolak 4. Okey, tolak 4 0.5 N U N. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk soalan 3.6.1. Okey, itu antara contoh-contoh yang telah saya tunjukkan berkenaan dengan inverse Z transform. Jadi kemahiran matematik di situ kita tengok sangat penting, yang anda semua kena tahu. Basic-basic matematik anda semua kena tahu untuk anda mendapatkan jawapan yang betul. Okey, jadi untuk inverse Z transform setakat ini dulu. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh
terus bertanyakan saya, ataupun boleh juga tanya pada kawan-kawan yang lebih faham. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.